forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap PMX Anwar. Apa PMX cakap? Subsidi untuk orang susah, bukan untuk golongan maha kaya. Saya baca detail sikit. Susah menarik semula sedekah subsidi kepada orang kaya adalah langkah bijak dalam menjimatkan sebahagian besar kewangan negara. Kita tuan, mari kita dengar respon dari Datuk Kamal Amir dan akhirnya kita komen macam biasa. Kita berbalik sedikit tentang kenyataan yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tentang persoalan subsidi yang dibangkitkan dalam bajet yang dibentangkan olehnya. Sebab itu menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau mengatakan pemberian subsidi itu bukan untuk golongan maha kaya, bukan juga untuk warga asing. Tapi adalah untuk manfaat subsidi itu untuk marhain rakyat biasa. Saudara, sebabnya kalau pendatang atau orang luar datang berniaga ataupun bekerja di negara kita, mereka bekerja bukan untuk mendapat kemudahan subsidi. Saudara, itu keadaannya. Sebab itu pihak Kementerian Kewangan sedang mengkaji bagaimanakah caranya untuk pemberian subsidi itu menepati sasaran dan bukan boleh dilakukan diperoleh oleh orang lain, saudara. Itu yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara, dan dalam waktu yang sama, saudara, saya melihat bagaimana keprihatinan hati seorang Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim, walaupun beliau sibuk dengan tugas, tapi apabila beliau mendapat kiriman surat daripada anak kecil, turut ditanganinya. Seorang anak kecil, saudara, bernama Mariam, telah menghantar surat ke Pejabat Perdana Menteri yang membuat aduan bahawa sekolahnya, tandasnya kotor, tidak terurus dan sebagainya. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam dia punya media sosial menyatakan, terima kasih Mariam, anak kecil itu. Terima kasih Mariam, insya-Allah, katanya, saya akan percepatkan menyelesaikan masalah tandas di sekolah anak anda. Begitulah, saudara, keprihatinan seorang pemimpin yang tidak memilih sama ada orang biasa, orang besar dan sebagainya, ataupun orang kayangan. Anak kecil juga disantuni, saudara. Sebab itu katanya, terima kasih, saya akan berusaha dengan lebih teliti dan mempercepatkan untuk menyelesaikan masalah ini demi kesejahteraan anak-anak di sekolah. Itu kiriman dalam media sosial Yang Berhormat Perdana Menteri, saudara. Malahan, sewaktu beliau memang dari dulu lagi, saudara, daripada sejak, saya ingat 5-6 bulan lagi, beliau setiap kali bila berbicara secara maya, beliau menekankan persoalan harapannya untuk melihat supaya sekolah-sekolah di mana pelajar-pelajar, tak kisahlah sama ada pelajar sekolah rendah, sekolah menengah dan pusat pengajian tinggi, yang paling penting adalah kebersihan di tandas. Memang itu lama dah dengan cara persoalan ini tak ada siapa yang menangani. Tapi kecenderungan Yang Berhormat Perdana Menteri kerana mahu melihat anak-anak yang menuntut ilmu mendapat suasana yang nyaman, yang segar. Saudara, contohnya macam tandas lah. Tandas ni kadang-kadang kalau tak jaga, berbau busuk. Macam mana lah pelajar-pelajar kita, bila mereka nak buang air, terpaksa menahan. Ada kadang-kadang tu lebih teruk lagi, saudara, tambah-tambah lagi di kawasan luar bandar. Dan saya mengharapkan agar Yang Berhormat Menteri Pendidikan, Puan Fazilah, laksanakan ini secara berterusan kerana inilah harapan dan impian Perdana Menteri anda dan juga Perdana Menteri Rakyat Malaysia, saudara. Baik, saudara, dalam bercakap tentang soal pelajar-pelajar, banyak orang bertanya. Semalam pun saya dah bercakap dalam live saya bersama dengan Datuk Abdullah Sani. Sesungguhnya bahawa kerana persoalan itu tidak dicakap secara maya, tapi semua itu ada terangkum dalam bajet yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tapi kerana tidak spesifik, maka orang menyalah arti. Bila mereka bertanya apakah untuk tahun depan bantuan awal persekolahan ada tak ada lagi. Sebab waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan beliau membentangkan bajet. Bajet pertamanya, saudara, walaupun ia diwujudkan sebelum beliau jadi Perdana Menteri. Tapi waktu beliau menjadi Perdana Menteri, awalnya beliau menekankan bahawa persoalan paling penting sekali adalah bantuan awal persekolahan. Secara jelas sekarang saya menurut Kementerian Pendidikan bahawa bantuan awal persekolahan BAP tetap akan disalurkan kepada sekolah bermula bulan Januari 2024.
Itu kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia semalam saya. Dalam kenyataan itu, bayaran tersebut akan diagihkan kepada semua murid secara tunai. Boleh juga dikreditkan ke akaun masing-masing tanpa mengira darjat, tanpa mengira kaum dan keturunan. Semua, asalkan dia itu seorang pelajar, sama ada di sekolah rendah, sama ada dia masuk darjah 1 ataupun di peringkat sekolah menengah. Secara menengah tinggi, bukan universiti di menengah. Mereka akan diberi peruntukan bantuan awal persekolahan, iaitu sejumlah RM150 seorang. Jadi selalu saya katakan, kalau gitu, bagi sebuah keluarga yang punya anak, katalah 5 atau 6 orang. Kalau 150 kali 6, ada RM900. Ini akan melegakan ibu bapa untuk persiapan awal persekolahan. Sebab kita sekarang ni dah mula nak masuk ujung tahun. Ujung tahun, semualah ibu bapa dah mula risau apa nak jadi kalau wang tak cukup dan sebagainya. Sebab itu, Belanjawan 2024 telah pun memperuntukkan sejumlah 788 juta 130,000. 788 juta 130,000 khusus untuk bantuan awal persekolahan yang diberikan kepada sejumlah RM150 seorang kepada sejumlah 5,254,200 ringgit. Itu peruntukan. Jadi saudara jangan usah hati, jangan risau, bantuan awal persekolahan tetap ada. Awal Januari pergi sekolah, anda akan perolehi, kalau anak seorang dapat RM150, kalau 4 orang dapat RM600. Jangan risau-risau, teruskanlah kehidupan kita. Sebab sekarang ni apa yang dilakukan oleh pihak pimpinan negara saat ini dalam pembentangan bajet dan sebagainya, mereka tidak melakukan, jadi kerajaan tidak akan memansuhkan subsidi dengan secara serentak. Sebaliknya, pelaksanaan memansuhkan subsidi ini adalah melalui proses secara beransur-ansur. Demikian menurut Ketua Setiausaha Pembendaraan, Datuk Johan Mahmud, dalam satu kenyataannya, saudara. Katanya, langkah memansuhkan semua subsidi dalam satu masa akan meningkatkan kos sara hidup dan menjejaskan pertumbuhan perniagaan dan pelaburan di negara ini, katanya. Jadi, buat masa ini, kerajaan sedang mengkaji untuk menarik balik beberapa subsidi sementara dan secara beransur-ansur. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dalam pembentangan bajet baru-baru ini, antara yang telah dirancang adalah penarikan subsidi ayam dan telur selepas mengambil kira keadaan bekalan ayam, bekalan telur yang telah pun dalam keadaan yang stabil. Itu menurut kenyataan daripada Ketua Setiausaha Pembendaraan, Datuk Johan Mahmud, American, saudara. Kita tuan komen saya betul lah sekarang ni kerajaan banyak menanggung subsidi kerana semua orang dapat bila minyak petrol, minyak petrol tu yang biasa tu, yang warna kuning ni, semua orang boleh isi, tak kisahlah lori ke apa ke. So diesel pun semua boleh isi, boleh dapat subsidi juga. So maksudnya semua biasanya orang susah ni naik kereta biasa-biasa je, berminyak berapa liter je. Kereta yang orang kaya ni lagi banyak isi minyak yang, so dia orang yang dapat lebih. 1 liter tu dekat RM1 lebih tu subsidi daripada kerajaan. Okay tuan-tuan, mari terus menyokong kerajaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.